Telur atau ayam, mana yang keluar dahulu? Tanpa kita sedari, tanpa kajian yang mendalam atau tanpa penggunaan, sebenarnya banyak perkataan baharu yang semakin banyak digunakan dan diakui oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sendiri, khususnya istilah yang mengikut peredaran zaman atau mengikut teori bahasa Melayu berdasarkan keperihalan keadaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menolak pandangan segelintir pihak bahawa penggunaan perkataan maha yang sering beliau gunakan terhadap golongan paling kaya menyalahi tata cara penggunaannya. Sewaktu menggulung perbahasan rang undang-undang perbekalan 2024 di Dewan Rakyat semalam, Anwar berkata sesetengah pihak harus memahami penggunaan perkataan mengikut konteks. Sedikit, mana dia maha kaya? Tak betul. Maha itu istilah maha. Mahasiswa? Boleh pula. Kemudian ada lagi istilah umpamanya Mahathir. Baik. Sebab kata tak boleh. Ini hukum. Ini hanya kepada Allah SWT, Maha Suci. Atau paling tidak, Maha Mulia hanya kepada Sultan. Tidak boleh. Ini mahasiswa boleh, maha guru boleh, maha wangsa boleh. Ini kena belajar bahasa sikit. Macam ketimbang atau berbanding. Saya tanya DBP ada istilah yang mengikut zaman atau disebut keperihalan keadaan. Ini adalah teori bahasa mengikut context of situation. Dulu tak ada alaf, mampan, ketelusan. Tetapi bila kita guna DBP teliti, terutama dalam ucapan belanjawan, DBP rasa sesuai, maka dia kembangkan, katanya lagi. Terdahulu Anwar menyentuh mengenai pandangan sesetengah pihak bahawa beliau sengaja menggunakan sistem pencukaian yang lebih kepada golongan maha kaya, seolah-olah beliau anti kepada golongan tersebut. Ada yang bangkitkan kenapa sebut maha kaya. Saya tidak menentang orang kaya. Maha kaya ini kerana kategori ini tidak boleh dapat sedekah dan subsidi. Itu saja poin saya. Saya tak marah sebab dia kaya. Kita kata program subsidi seperti diesel, minyak, ayam, semua ini dapat manfaat kepada golongan kaya. Kita nak elak daripada ini berlaku. Sebab itu dikatakan sasaran subsidi. Kalaulah dengan cara ini rakyat terbeban, harga gula, tepung, ayam naik, kita masih tidak ubah dasar subsidi. Tapi kita beri suntikan tambahan melalui sumbangan tunai rahmah yang melibatkan 9 juta ketua isi rumah rakyat Malaysia. Katanya lagi, seperti di peti awal ni. Jika dahulu kelompok rakyat berpendapatan rendah iaitu B40 sering meniti di bibir pihak kerajaan dan pembangkang, namun kini golongan T20 pula menjadi subjek popular sejak akhir-akhir ini. Kerajaan punya keazaman untuk mengurangkan subsidi terhadap golongan maha kaya, tetapi pembangkang sebaliknya tidak bersetuju dan mengkritik dasar tersebut. Jadi persoalan yang paling penting ialah berapa ramai dan siapakah golongan maha kaya yang sering disebut PMX. Menurut laporan sinar harian berdasarkan data dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan pada Julai 2023, kumpulan B40 yang memperolehi had pendapatan sehingga RM5,249 adalah seramai 3.16 juta isi rumah. Kumpulan M40 merekodkan julat pendapatan antara RM5,250 hingga RM11,819 dan terdiri daripada 3.16 juta isi rumah. Sementara itu sebanyak 1.58 juta isi rumah berada dalam kumpulan T20 dengan pendapatan melebihi RM11,820 dan ke atas. Golongan T20 terbahagi kepada dua kumpulan iaitu T1 dengan had pendapatan isi rumah antara RM11,820 hingga RM15,869. Sementara T2 pula had pendapatan ialah RM15,870 dan ke atas. Menerusi data-data yang diberikan itu bermakna golongan maha kaya yang ada di negara ini adalah seramai 158,000 orang. Besar kemungkinan mana-mana individu yang ada kaitan perniagaan atau hubungan kekeluargaan dengan 10 individu terkaya di Malaysia juga berada dalam senarai golongan maha kaya. Seandainya mereka ini juga menikmati subsidi, adakah pada pandangan anda ia adil ataupun tidak? Mungkin setengah pihak merasakan keadaan ini lucu kerana mustahil mereka menikmati subsidi. Mungkin juga ada yang akan mengatakan mereka adalah pembayar cukai paling tinggi di
di negara ini dan kita semua harus berterima kasih. Tetapi ia juga tidak mewajarkan mereka menjadi penerima subsidi. Ini semua adalah perbalahan yang tidak berkesudahan, sama seperti persoalan mana yang keluar dahulu, sama ada telur ataupun ayam. Jadi apa kata kita lupakan sahaja dengan 158,000 golongan maha kaya ini dan kembali memberi perhatian apa yang perlu dilakukan untuk membantu 3.16 juta isi rumah dalam kategori B40. Itu lebih utama.